الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Alhamdulillah, temannya kita lakukan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masih lagi panjangnya usia kita, berikan kita kekuatan sama-sama pagi ini dapat kita datang ke rumah Allah, salat berjamaah, dapat lagi duduk sebentar sebelum menunggu waktu duha, dapat sama-sama kita lapangkan akal fikiran kita sama-sama untuk berikan sedikit input yang bermakna kepada kehidupan kita. Jadi hari ini kita akan lihat kepada tajuk kecil, dengki dan hasad. Bagaimana yang kita sedia maklum, penyakit dalaman kita lebih bahaya dari penyakit luaran. Sebab penyakit luaran itu hanya di dunia semata-mata, sedangkan penyakit dalaman itu akan membawa kita kepada alam akhirat. Jadi kalau kita inginkan kehidupan yang bahagia di akhirat, penyakit-penyakit hati yang kita katakan penyakit dalaman itu mesti kita usahakan supaya dia dapat disembuhkan sebelum kita ditutup mata oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab penyakit dalaman itu penyakit yang menghubungkan kita dengan alam akhirat. Alam akhirat, semua manusia mati belaka, di sana kita akan dihidupkan kembali. Hidup di sana itu hidup yang sebenar-benar. Hidup di sini tidak sebenar-benarnya. Jadi sebab itulah, jadi orang yang menyedari dan beriman dengan adanya hari akhirat, dia kena sensitif. Apa saja yang berupa penyakit batin itu mesti diusahakan supaya dia dapat disembuhkan segera. Jangan sampai dia sakit, melarat, lebih-lebih lagi mati. Kan? Sebab manusia ni ada mati sebelum mati. Kan? Kadang-kadang ada juga orang yang mati tapi tak mati. Macam mana mati tak mati? Badan dia yang mati, tapi roh dia sihat walafiat, segar bugar. Kan? Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, ya, dia kata la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu sangka bahawa orang-orang yang terbunuh di medan perjuangan jihad itu mati, sedangkan dia hidup dan sentiasa mendapat rezeki daripada Tuhan mereka. Itu ada kadang-kadang jasad manusia itu mati, orang tengok semua dah mati, orang tanam dalam kubur, tapi batinnya dia tak mati, sentiasa mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Hidup dia. Ada pula manusia yang segar bugar, kita lihat tak mati lagi, masih berjalan, masih berlari, masih apa semua, tapi dia punya batinnya dia sudah mati. Gitu kan, dah matilah. Itu orang macam mana? Orang yang disebut oleh Allah dalam awal surah Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada wa lahum 'adzabun
ribu kan. Dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tambah lagi penyakit, maka baginya azab Allah yang pedih. Itu tak mati lagi, sakit baru. Tapi apabila summun bukmun umyun fahum la yarji'un, pekak, bisu, buta, dan dia tak balik-balik jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu gayanya, matilah. Dah tak balik dah, tak jumpa dari jalan balik. Macam tu kan. Itu yang kita bimbang sekali. Jadi antara perkara-perkara yang menuju ke arah kematian hati atau sakit hati itu ialah penyakit yang disebut sini adalah dengki, al-hasad. Jadi itu perkara antara benda yang membinasakan dalam kehidupan seorang mukmin. Jadi sifat hasad atau sifat dengki ini suka melihat orang mendapat susah. Itu perangai dia lah. Jadi orang dengki ini dia tak boleh tengok orang susah. Tak ada pasal-pasal sakit hati, tak tiba-tiba, tak tahu kenapa dia sakit hati kan? Ada sakit hati tu kadang dia macam-macam lah dia buat je. Kadang-kadang sejih ni kawan tu, elok-elok kawan tu sihat walafiat, akhirnya sampai sakit. Kadang-kadang tu jadi kepala jadi gila pun ada. Ada orang macam tu, tak sedar diri. Macam tu. Jadi itu akibat daripada hasad dengki lah. Jadi akibat itu dia mendam rasa permusuhan, rasa dengki, busuk hati terhadap orang lain, tidak mempunyai perasaan rahmat dan belas kasihan, serta suka berniaga buruk terhadap orang lain. Semua sifat ini adalah termasuk bencana yang membinasakan diri seseorang. Itulah yang akan membinasakan kehidupan kita di akhirat. Jadi sifat hasad dengki ini perlulah kita sama-sama berusaha untuk membuang daripada diri. Sifat itu adalah gambaran cela dan buruknya bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah merintahkan Rasulnya supaya sentiasa berlindung diri daripada bencana orang yang mendengki dan berlindung diri daripada bencana syaitan. Ada ayat khusus yang diajar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita supaya kita dapat menjauhi sifat gejala dengki, sebagaimana yang kita baca selalu dalam surah An-Nas, hujung sekali surah Al-Baqarah, surah An-Nas, hujung surah Muqaddam, ayat yang juzuk 30 tu, hujung sekali, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu disebut waswas dalam diri manusia. Surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq itu ujung surah Al-Falaq itu wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari bencana pendengki adalah dia dengki. Jadi kita diminta supaya berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dari dilanda oleh gejala dengki akibat daripada orang-orang yang dengki. Itu tuan-tuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada. Iyyakum wal hasada. Awas, jaga-jaga diri kamu daripada sifat dengki. Iyyakum wal hasada. Fa innal hasada ya'kul hasadat kama ta'kul narul hatab. Sesungguhnya dengki itu makan kebajikan sebagaimana api membakar kayu. Api ini dibakar sikit-sikit macam orang zaman-zaman dulu. Orang tua-tua kita kadang-kadang dia pergi buka petang dalam sekali. Dia tebang. Dia biarkan kering, dia bakar. Zaman saya kecil-kecil, saya masih ingat lagi. Masa mula-mula kita bangun sedar dekat
dekat Pahang sana tu. Sebab orang suruh saya pergi ke Pahang, saya jalan pindah Pahang, lepas itu di Bukit Hutan. Kita macam mana dibakar kayu-kayu besar, balak yang besar-besar tu, dia bakar sikit-sikit berbulan nak habis satu kayu besar tu. Yang malam-malam pun dia berasak. Dia kadang-kadang dia tak nyala, dia berasak macam tu. Tapi berasak sikit-sikit lama-lama batang balak yang begitu besar habis dibakar oleh api. Cara kita tak sedap sikit-sikit. Demikianlah sebenarnya yang berlaku kepada segala amal kebajikan kita, pahala-pahala yang kita ada ni. Kita buat, kita salat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita sedekah, infak, baca Quran. Pahala-pahala yang banyak itu terkumpul itu, dia boleh makan sikit-sikit secara tak sedap. Apabila penyakit hasad menjelma dalam jiwa, itu bahaya. Sikit-sikit. Sebab dia rezeki juga, dia tak selesa dulu. Tak selesa lah. Nak tidur tak selesa. Nak solat tak khusyuk. Macam-macam berlaku pada diri kita. Sebab tak senang dengan orang. Orang senang, kita senang. Orang senang, kita senang. Jadi orang tak senang itu yang senang dia. Itu penyakit orang ini. Kan dapat orang yang dia marah tu, dia tak senang, dia tu apa semua, dia senang lah. Itu penyakit lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'u fi jawfi 'abdin al-iman wal hasad. Tidak akan berkumpul dalam batin seorang hamba itu iman dan dengki. Dia tak boleh jumpa. Dengki dengan iman ni dia bermusuh. Kalau iman masuk dalam jiwa kita, dengki hilang. Tapi kalau dengki masuk dalam jiwa kita, maknanya iman tak ada. Iman tak ada. Ibaratnya cerah dengan gelap. Cerah dengan gelap. Mana kumpul cerah dengan gelap? Ya? Kalau bila kita buka pintu rumah kita, cerah. Sebab kat luar cerah, cahaya masuklah. Tapi kalau kita tutup sekadar pintu, dia gelap. Gelap. Jadi, kalau kumpul jadi balak-balak macam tu lah tu. Demikianlah dalam hati manusia, dengki dengan iman tak boleh berkumpul. Dia tak boleh bersama. Dia pelai. Jadi apa yang kita lihat daripada hadis ini menunjukkan kepada kita betapa buruknya kesan yang dihinggapi oleh penyakit hasad dalam jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kamu dengki mendengki, jangan kamu marah memarahi, membenci membenci, dan jangan kamu belakang membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, adalah kamu menjadi di kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Jadi kita sepatutnya bina perpaduan, bina persaudaraan dan sebagainya. Tapi apabila ada penyakit yang ini, dengan sendirilah dia akan muncul. Jadi kita katakan permusuhan. Musuh ni musuh lah. Dia pasti dia musuh sebab dianggapkan kawan sebagai musuh kan? Macam mana kita tengok yang berlaku di Mesir kan? Berlaku di Mesir. Jadi kita tengok parti pemerintah sebelum ni yang dipimpin oleh Hosni Mubarak dan kuncu-kuncu dia lah. Musuh ketat ni ialah Ikhwan Muslimin semenjak zaman-zaman lagi. Sebab zaman Hasan Banna rahmatullah alaih, musuh marah hanya kepada kaum muslimin, tak ada pas-pasan. Jadi apa yang dia buat?
Itulah sampai dekat asal bandar, keluar rumah pagi subuh nak pergi sembahyang Jumaat, nak pergi sembahyang subuh dekat masjid, ditembak. Diupahnya rejim. Satu orang pergi tembak asal bandar rahmatullah alaih. Tembak, lepas itu dia masuk ke hospital. Masuk hospital pula, dihantar lagi. Tak senang hati tengok dah sihat ke belum ke, macam mana ke. Tengok, pergi tengok. Kata punya cerita, bila tengok-tengok Hasan Banna tu makin sihat. Bila makin sihat saja, dia hantar je satu orang untuk pergi racun kawan. Masuk dalam hospital, menyamar sebagai doktor, pakai pakaian doktor, orang tak perasan. Masuk pergi jaga Hasan Banna. Jadi bila sampai masa Hasan Banna perlukan air nak minum, dia ambil air, dia bubur racun, dia beri minum pada Hasan Banna rahmatullah alaih. Akhirnya Syekh Syahid Hasan Banna meninggal dunia disebabkan dia terminum racun. Bukan terminum, dia beri minum racun. Itu sebenarnya dia bukan mati, dia tembak. Mati kerana racun. Tembak tu dah pulih lah. Tapi duduk masuk dalam hospital, dia beri racun. Mati kerana diracun. Itu dia dahsyat. Kita lihat bila berakit deti, marah. Bila itulah berlarutan. Ikhwan Muslimin tak boleh berjalan, tak boleh bergerak di Mesir. Ada saja orang itu dikenal baca sebagai ikhwan. Jawab dia tak panjang umur lah jawab. Lepas kali Jumaat, ada lepas Jumaat tinggi sikit suara, lepas Jumaat tak ada lah diusung. Tak ada dalam kampung tu, tak ada lah. Cari-cari tak jumpa lah. Itu yang berlaku. Sampai ke peringkat saya pernah dulu pergi ke Mesir nak buat kajian mengenai ikhwan muslimin lah. Pergi nak cari kitab. Pergi cari kitab, masuk kedai buku, tanya orang tokek kedai buku, tak ada tak buku sekian-sekian yang bicara tentang ikhwan muslimin. Jawapannya tak ada. Awal-awal lagi tak ada. Tanya masuk tak ada, tanya masuk tak ada. Tanya dekat budak-budak kita dekat sana tu, macam mana kita kedai Mesir pun tak ada, kedai buku tak ada jual kita. Dia kata, jangan tanya. Tanya memang tak ada. Nak cari buku termasuk kedai, cari sendiri. Ada ambil, tak ambil dia bayar. Boleh. Lepas tu dia kata, waktu nak balik tu, jangan kita tayang-tayang, nak kena suruh-suruh sikit. Carilah beg ke apa ke, kitab apa ke, bekas dia yang masuk, jangan nampak. Nampak dia kesan, dan jawab dia sampai rumah dia ikut. Dia sampai rumah dia ikut. Sebab ada dia kata student kita pergi beli tafsir Zilal Quran. Tafsir Zilal Quran yang yang dikarang oleh Syekh Qutb rahimahullah ta'ala. Syekh Qutb karang kitab tafsir Zilal itu dalam penjara, waktu dia kena penjara. Cerita alim dia, Tok Syekh, tanpa rujuk kepada mana-mana kitab, itu tulis dalam penjara. Kalau balik rumah kitab tu, dia sudah ada mata-mata gelap ikut dari belakang. Dia ikut sampai rumah. Sampai kita sekali nak marah, itu pun tak tahu kenapa waktu punya dahsyat permusuhan dia dengan ikhwan. Sampai sekarang tu kita tengok kemarahan tu, walaupun dia kalah, jatuh lentung dah, tungging dia jatuhnya tu, kawan tu naik merintah lah, tak senang hati juga. Lepas tu pula dia punya kawan-kawan Amerika dan sebagainya, dia cucuk daripada belakang, bagi bantuan, bagi apa nak bagi. Itulah yang berlaku, menyebabkan susah nak dapat aman damai. Tak boleh, tak duduk, tak boleh. Puak-puak ikhwan walaupun dia dapat mental, itu jadi
akibat daripada permusuhan dengki yang sangat kita kata memusuh dalam hati manusia sampai gitu ya. Arti hasad atau dengki itu ialah apabila seseorang itu merasa sempit dan serba salah di dada dan di hati. Dia kata tak senang kan? Hati ni serba salah dia melakukan. Tengok orang berjaya, tengok orang senang, sampai dia sendiri pun kurang senang kerana nikmat yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala, sama ada urusan agama maupun urusan dunia. Sebaliknya ia mengharapkan agar nikmat itu terhapus dari orang itu, dan kalau boleh biarlah dia saja yang mendapat nikmat itu, meskipun hal itu mustahil akan berlaku. Walaupun mustahil pada perkiraan kita berlaku, tapi benda ni berlaku juga, kita lihat boleh dia buat macam kita kan, ya? Sebab dia nak dia pada dia orang dapat baik dia. Itulah kemuncaknya keburukan hasad dan dengki. Barang siapa yang mendapati dalam dirinya ada sesuatu daripada sifat hasad terhadap seorang dari kaum muslimin, maka hendaklah ia membenci serta menyembunyikannya dalam batin. Tak boleh kita tonjol-tonjol. Kalau ada benda-benda hasad dengki ni, cepat-cepatlah kita pelan-pelan buang. Susah juga nak buang tu kan. Sebab tindakan kita, cara kita nak merawat, mesti kita lawan biasa. Lawan. Kalau kita rasa tak senang hati kerana orang berjaya, kita kena beli hadiah bagi dekat orang. Nak sampai beli hadiah atau macam mana? Kita tak suka dengan orang berjaya, apa nak buat? Beli hadiah bagikan dia, dan kita ucap tahniah di atas kejayaan anda. Boleh macam tu. Nak lawan daripada bermusuh begitu keras, tiba-tiba kita nak patah baik, nak buang itu dalam keadaan kita tunjukkan diri kita gembira dengan kejayaan yang dicapai oleh orang yang kita musuhi. Susah tuan-tuan. Kalau tidak, tak terbawa-bawa lah kita sampailah dari akhirat. Jangan sampai ia melahirkannya kepada orang lain, sama ada dengan ucapan maupun dengan kelakuan. Moga-moga ia akan terselamat daripada bencana sifat hasad itu, kiranya ia mengikutkan sekali. Dalam sebuah hadis tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "Salatun la yakhlu minhunna ahada, al-hasadu wal-dhannu wal-tiratu. Afala unabbi'ukum bil makhraj min dhalik, idza hasadta fala tabghi, wa idza dhananta fala tuhaqqiq, wa idza tatayyarta tamdi." 3 perkara tiada seorang pun yang boleh terlepas daripada. Kalau ada 3 perkara ni, tak ada seorang pun boleh lepas daripada. Apa dia? Pertama, hasad, sangka buruk. Yang kedua, dan memandang sial terhadap sesuatu. 3 perkara ni kalau ada dalam diri kita, memang susah nak lepas. Ya? Hasad, sangka buruk dekat orang, dan memandang sial terhadap sesuatu. Jadi sebab kata, maukah kamu aku tunjukkan jalan keluar daripada ini? Jika anda mendengki, jangan melampaui batas. Dengki macam mana pun jangan melampau-lampau. Jika anda menyangka buruk, jangan anda benarkan. Dan jika anda merasa sial, hendaklah anda teruskan. Okey. Pertama, kalau rasa dah dengki, macam saya kata tadi kan, dengki tak senang hati dengan orang, nak lawan dengan cara kita bagi hadiah dia, ucap tahniah di atas kejayaan di negeri. Patah balik. Jangan biarkan dia terus dalam keadaan begitu.
Kemudian kalau kita sangka buruk, apa sangka buruk? Yalah, kadang-kadang tu dalam satu pejabat pun boleh jadi apabila orang diberikan kejayaan naik pangkat, orang yang sentiasa kita marah-marah tu naik pangkat, senang hati tak? Jadi kita sangka buruk macam-macam lah kat ni. Apabila ada dengki macam tu, sangka buruk lah. Sangka buruk macam mana? Sangka buruk ini bahaya, sebab nanti kalau dia berjaya terus macam tu, yang menyebabkan tak kena gaya, dia jadi bos masa nanti. Dia jadi bos, dia lah teruk, aku lah teruknya. Dia gitu. Dia jadi datang-datang macam-macam dalam kepala dia, bahawa akibat daripada kejayaan musuh dia tadi, dia tidak akan senang nanti. Kemungkinan dia akan tukar, kemungkinan dia akan dibuang kerja, macam-macam dalam kepala dia. Akibat sangka buruk. Jadi kalau itu kata dia, jangan anda benar. Maknanya jangan benarkan apa yang disangka oleh di dalaman kita, dalam hati kita datang pelik-pelik rasa itu, jangan benarkan. Kita bohongi, maknanya kita kata benda ni tak akan berlaku sekali-kali. Susah juga kan? Itu benda jadi susah berlaku lah. Lepas itu jika anda merasa sial, tidak dapat benda yang kita dapat tu tak sama yang kita nak. Jadi ini kisial. Jadi kalau berlaku macam tu, pamdi kata Rasulullah, biarkan dia berlalu, jangan teruskan. Jangan kita sekat-sekat. Kita kena teruskan juga. Sebab sial tu syaitan punya kita. Dia yang bawa benda itu masuk dalam hati sanubari kita, menyebabkan kita rasa tak selesa. Jadi kita teruskan, jangan dibiarkan mengikut itu, jangan. Iza tatayyarta famdi. Jadi kalau kita layan, habislah. Kita bergerak diri kita sendiri. Akibat itulah maknanya, akibat kita membiarkan rasa sial itu berlalu dalam jiwa. Itulah perangai yang dikatakan syaitan, iblis, laknatullah ini. Dia cuma datang nak was-was dalam diri. Sebab itu Allah kata dalam diri kita ni ada dua lemah. Lematan, dua lemah. Lemah ni cetusan perasaan. Al-malaikah pun lemah, syaitan lemah dalam diri. Dia sentiasa berbolak-balik kadang-kadang. Datang hak malaikat, kita rasa lain. Datang hak syaitan, rasa lain. Umpamanya kita datang subuh tiap-tiap pagi boleh datang. Tiap-tiap pagi kita datang. Tiba-tiba satu hari itu kita tak boleh datang. Perasaan datang dalam hati kita, tak apalah sekali ni. Yang lain aku dah tiap-tiap pagi dah. Orang lain tu kadang-kadang satu pagi pun tak sampai-sampai dekat surau. Aku tiap-tiap pagi datang. Datang perasaan. Itu lemah, itu kata Rasulullah, itu datang daripada syaitan. Kalau kita terasa macam tu, cepat-cepat a'udzubillahi minasyaitanirrajim, dan kita teruskan kerja. Jangan kita layan. Lepas tu, apabila kita lihat umpama lama tak datang rasa sedap, tak apalah, tak datang masjid. Bila rasa lama tak datang, tiba-tiba datang keinsafan dalam diri kita. Rasa nak datang masjid, aku lama nak datang masjid, rasa nak datang. Itu lemah daripada mana? Lemah malam. Itu namanya lemah malam. Malaikat yang cetuskan perasaan itu dalam jiwa kita, menyebabkan kita rasa insaf dan senang nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Rasulullah, apabila kamu terasa macam tu, cepat-cepatlah bertakbir, Alhamdulillah.
Sebab itu daripada malaikat. Yang datang pada syaitan tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cepat-cepat kita isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan anda batalkan perkara yang anda mencita-citakan itu kerana semata-mata anggapnya sebagai sial. Tugas seorang pendeki hendaklah melawan perasaan hatinya yang diseliputi oleh hasad itu dengan memuji orang yang dengki itu, berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk muliakannya atau membantu. Kalau ia boleh lakukan demikian, memanglah lebih baik, kerana ia merupakan penawar yang paling mujarab untuk menghapuskan perasaan dengki di hati orang yang atau mengurangkan. Kalau kita boleh buat itu, mana kita naik pangkat lah. Sebab selalu macam tu lah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita marah dekat orang, tak ada pasal-pasal. Kita fikir balik, gila. Tak ada pasal-pasal, tak senang hati dengan orang senang. Dia tak senang hati orang senang, dia tak senang. Kan? Jadi macam mana? Itulah lawan. Tak senang sebab apa? Lepas itu kita bagi hadiah, bagi apa? Kita tahniah, buat ucapan macam tu. Lawan. Kalau kita boleh buat macam tu, kita naik pangkat. Kita boleh berubah. Adapun perasaan iri hati pula, maka itu janganlah salah. Iri hati tak salah dia. Tidak menjadi salah jika anda mencita-citakan suatu nikmat yang sama yang kini Allah sedang menganugerahkannya kepada saudara. Lebih-lebih lagi jika nikmat itu ada kaitannya dengan urusan agama, seperti ilmu pengetahuan, amal ibadah, maka iri hati serupa itu malah dikira terpuji. Tapi jika nikmat itu berkaitan dengan urusan dunia, seperti banyak harta, mempunyai kedudukan pangkat, maka iri hati cara demikian menjadi harus dan mubah. Jadi maknanya apa? Kalau yang berkaitan dengan agama, soal ilmu, dia banyak ilmu, dia pergi sana, ceramah, dia sibuk, dia tengok. Lepas tu dia pun dari sudut populariti pun semakin hebat kan. Tengok macam Ustaz Azhar kan. Mana dia pergi, ribuan manusia. Kan. Jadi kalau mengikut hasad dengki orang yang berdengki, dia tak senang hati lah tu. Macam-macam nak buat tu. Tak kena gaya dia sihir ke apa ke, akan berlaku lah. Jadi macam mana caranya kita iri hati itu? Maknanya kita kena belajar betul-betul. Kalau dia boleh buat kerja macam tu, baik aku buat juga. Lepas tu tengok dia pula dapat harta banyak, beri untuk dia bersedekah sana, sedekah sini. Kita pun iri hati dengan tengok dia bersedekah. Banyak sangat lah macam sahabat-sahabat kan. Ya Rasulullah, macam mana kami dengan orang-orang yang kaya? Orang kaya ni banyak harta, dia boleh bersedekah, kami tak ada harta ya Rasulullah. Sahabat tanya Rasulullah SAW. Rasulullah kata, kamu jangan bimbang. Walaupun dia banyak harta, dia boleh bersedekah sebagainya, kamu tak payah pergi mana-mana. Zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Setiap satu perkataan itu 10 ganjaran. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bilang kata, berapa huruf adalah? Setiap huruf 10 kali lah. Jadi orang kaya, dia boleh bagi duit, boleh bagi apa sebab kekayaannya. Tapi dia mungkin sibuk sana, sibuk sini, tak datang kuliah-kuliah, tak dengar kuliah subuh, tak datang. Umpamanya kan tu awal-awal lagi tak kena turun rumah, malam-malam baru sampai rumah sebab dia sibuk. Dia boleh lah sedekah harta sebagainya, tak ada masalah. Tapi dia tak boleh pulang, dia tak ada kemampuan. Ini susah berbeza. Kalau kita bersungguh-sungguh dalam bidang kita boleh balik bagai kan, segala pahala macam pahala sedekah. Masalah kullu selama setelah patuh, tiap-tiap anggota badan kita, potongan
apa tulang-tulang diri kita, semua ada sedekah kan. Kalau kita keluar rumah pergi tolong orang, kita datang rumah pergi sapu masjid, bukan datang kuasa masjid pun kita ni sapu. Dapat pahala tak? Dapat. Setiap anggota badan kita, tulang rantai kita yang bergerak itu semua dapat pahala pula. Kalau kira kan nak dapat pahala lah. Pahala sedekah. Kita tak sedekah pun tapi dapat pahala sedekah. Soalan macam tu. Itu adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang kaya, dia dah kaya, lepas tu dia bersedekah pula, dia zikir kuat juga, dia baca Quran kuat juga, itu dah macam mana dia tak rezeki dia lah. Tapi berapa ramai orang kaya macam tu? Itu berapa lah kan? Sama juga orang tanya, berapa ramai orang miskin dia boleh bersedekah? Serupa lah. Tak ramai, jawab tu tak ramai. Walaupun dia boleh sebidang harta dia banyak, tapi kot ni dia kurang. Dia boleh kot ni, tak ni tak kurang pula. Dia macam-macam berlaku kepada diri seseorang. Jadi terpulang pada kita. Sebab itu segala-galanya hati kita. Kalau kita hati kita sentiasa dapat kita didik dia tumbuh dengan cara baik, insya-Allah dia membantu kita. Adapun mencita-citakan kecelakaan terhadap seseorang Muslim ataupun menyimpan perasaan penipuan, permusuhan atau dengki, maka larangan keras sangat memadai dengan sabda Nabi SAW yang berikut: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidak sempurna iman seorang kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai diri dia sendiri. Hadis Rasulullah tu tengok kan. Dan macam mana nak musuh, macam nak dengki orang, macam mana kalau macam ni? Tak dikatakan sempurna iman seseorang itu sehingga dia kasih kepada kawan dia macam dia kasih kepada diri dia sendiri. Tak ada ruang nak kita nak dengki, nak marah, ya, nak dendam. Tak ada pasal-pasal. Sebab itu disekat oleh hadis. Kita kena yakin bahawa keimanan itu yang menaikkan imej kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila iman kita kuat, maka dengan sendiri secara otomatik kita sayang saudara itu. Tiba-tiba ada unsur dengki, perasaan dendam, marah, dengan sendiri iman tadi hilang dalam diri. Dia secara otomatik. Kan? Secara otomatik lah. Kita malam kelam, balik rumah kita pasang switch lampu pun terang. Kalau terang, mana dia gelap? Tapi kalau kita padam lampu kita, gelap mana semula. Ini sebab dia bermusuh. Gelap kecil orang dia bermusuh. Jadi bila datang gelap, cerah hilang. Datang cerah, hilang gelap. Jadi lagi sabda Rasulullah SAW, Man ghasyal muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang menipu kaum muslimin, maka ia bukan dari kalangan mereka. Maknanya bukan orang Islam. Siapa yang menipu orang Islam, dia bukan dari kalangan orang Islam. Di banyak tadi. Di banyak ni. Kalau masih buat nipu ni, Masya Allah kan. Ni dekat-dekat pilihan raya dekat. Macam-macam lah. Tabu sana, tabu sini kan. Jadi menipu, jangan kali-kali kita. Kalau menipu, mana bukan di kalangan orang Islam, mana bukan orang Islam lah. Kafir ya jawabnya. Menipu orang Islam. In qadarta an tusbih wa tumsi wa laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al wa dhalika min sunnah. Kiranya anda boleh berpagi-pagi dan berpetang sedang hati anda tiada menyimpan perasaan tipu dan khianat kepada seseorang,
maka adalah anda kekalkan perilaku itu. Kerana demikian itu adalah dari sunnah. Sunnah. Kita daripada pagi sampai ke petang, sampai ke malam, sebelum tidur kita muhasabah hati kita ada dan benda-benda yang menyakiti hati. Kita tengok tak ada scan semua okey belakang. Tak ada masalah. Alhamdulillah. Maka kita teruskanlah dengan demikian. Itu kata Rasulullah. Sebab itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak ada rasa sakit hati orang Rasulullah. Ya. Dia tak sakit hati. Kalau dia rasa nak marah orang pun, dan memang wajar dia marah. Itu pun tak ada kaitan dengan peribadi dia. Peribadi dia orang nak kata apa pun, nak pukul ke, wajarkan dia kan, terpulang ikut je lah. Itu hak peribadi dia, memang dia maafkan kesalahan orang. Itu sifat Rasulullah. Kan? Semua dimaaf. Dan dia pun suruh kita buat macam tu juga. Suruh kita doa. Sebab itu kan kita tengok dalam solat kita. Dalam masa kita mendoakan diri kita juga doa pada orang lain. Kita katakan Allahumma filli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Fatujuh wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kita doa juga pada orang lain. Kita bagi salam akhir lepas salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa pada orang lain. Semua daripada kita sampai ke mana-mana kita bagi salam. Jin ke apa namanya manusia ke, kita bagi salam. Kok dia pun disuruh salam. Orang sana bagi salam kat kita pula. Orang belah sana pun salam kat kita pula. Dalam suasana kehidupan itu kita dapat. Tapi kalau perangai kita tak ada, rosak saja, tak dapatlah salam. Allah sebab mengisyakan bukan di kalangan orang Islam, itu maknanya tak ada harapan lah untuk dapat doa macam tu. Orang doa pun tak dapat kan kita doa. Penyakit dengki tadi. Dan penyakit geng-geng ni lah, saudara-saudara dia. Jangan ada dalam diri. Jadi kalau ada, tak ada, alhamdulillah, maka kekalkanlah sikap kita yang seperti yang tak bermusuh dengan orang ni. Kerana itu sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Sejahtera ke atas kami dan kepada hamba-hamba yang soleh. Semua hamba Allah yang soleh dapat doa kita. Orang lain pun doa macam tu juga. Semua doa macam tu juga. Masing-masing mendoakan kepada hamba Allah yang saleh. Kalau kita termasuk orang yang saleh, kita dapatlah doa. Dapat doa. Yang doa tu kadang-kadang mungkin orang yang telah wali, untuk guru besar apa semua doakan doa yang susah nak tolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia orang doa dapatkan kita juga. Saling kita berdoa antara satu sama lain. Diajar oleh Rasulullah dari Islam macam itu kepada kita. Berapa? Bagi itu kita kata ulang. Kasihan. Dan kasihan. Kalau ada soalan silakan.